Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Peluang Sokratis yang terdiri pada saya sendiri iaitu Muhammad Iqbal bin Yusuf, Lokman Haikal bin Zaino dan Muhammad Aiman Faris bin Muhammad Idrus ingin menerangkan dan membentangkan tentang masyarakat India Muslim. Pengenalan tentang India Muslim. India mempunyai penduduk Islam kedua terbesar dunia. Sejak pengenalannya ke India, Islam telah membuat penyumbangan keagamaan, kesenian, kebudayaan, kemasyarakatan dan politik kepada sejarah, warisan dan kehidupan India. India Muslim juga telah terdapat di Malaysia. Dengan adanya India Muslim di Malaysia, India Muslim telah banyak menyumbang kepada faktor-faktor politik, kemasyarakatan, kesenian, kebudayaan di negara Malaysia. Contohnya, mereka membawa budaya, makanan, baju dan Islam India mereka sendiri. Seterusnya ialah asal-usul India Muslim di Malaysia. Pertama ialah mengikut sejarah Pulau Pinang mencatatkan sejarah unik kemasukan India Muslim pada kurun ke-18. Kemasukan mereka secara beramai-ramai direkod lebih awal dari kemasukan orang British. Ia boleh dilihat di bandar Georgetown, lebih pada 1,000 peniaga India Muslim berkumpul menjalankan aktiviti jual beli. Kedua ialah India Muslim diwakili lebih dari satu etnik. Perkataan India Muslim membawa maksud terdapat lebih dari satu etnik keturunan India yang beragama Islam berada di Pulau Pinang dan Malaysia. Antaranya etnik Tamil beragama Islam dipecahkan kepada dua kumpulan, iaitu Marika dan Rauta. Di sini saya menginginkan menerangkan tentang maksud Marika dan Rauta. Marika diambil maksud perkataan Tamil membawa makna penduduk dengan perahu kayu, manakala Rauta diambil daripada perkataan Mauta yang bermaksud penduduk yang menguruskan gajah dan kuda tentera diraja. Dari sudut amalan agama Islam, golongan Marika mengikut undang-undang Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Golongan Rauta pula mengikut undang-undang Islam berdasarkan mazhab Hanafi. Lagi satu penambahan yang saya ingin tambah iaitu bukti India Muslim bertapak lama di Malaysia iaitu wujudnya Masjid Kapitan Keling yang berada di Pulau Pinang. Assalamualaikum, saya Muhammad Aiman Faris bin Muhammad Idrus. Saya akan membentangkan bahasa, adat dan makanan India Muslim di Malaysia. Bahasa masyarakat Malabari iaitu masyarakat Islam India adalah bahasa Malayam. Bahasa Malayam yang terdiri daripada 56 huruf adalah salah satu daripada 22 bahasa rasmi India. Bahasa ini menjadi bahasa perbualan 36 juta penduduk dunia. Bahasa ini telah dinobatkan sebagai bahasa rasmi di Kerala, India yang terletak di India Selatan. Bahasa ini tergolong dalam rumpun bahasa Dravidia. Bahasa Dravidia yang terbesar yang tersebar luas di wilayah selatan India iaitu Telugu, Tamil, Kannada dan Malayam. Bahasa Malayam berasal daripada bahasa Tamil. Menurut Kakwel, bahasa Tamil, Malayam, Kannadam, Telugu, Tulu dan Kodagu adalah bahasa yang sangat mantap dan sempurna. Bahasa Tamil banyak mempengaruhi bahasa Malayam. Bahasa pada masa kini. Menurut Cikgu Sulaiman Moiden Esko, Pendidikan Jemaah Malabar Muslim Negeri Johor, dalam temu bual bersamanya menyatakan bahawa kebanyakan generasi remaja dan kanak-kanak pada masa kini tidak fasih betul bahasa Malayam. Hal ini demikian kerana ibu bapa di rumah tidak betul dalam bahasa Malayam kepada anak-anak mereka. Keengganan ibu ini menutup peluang anak-anak mereka untuk mempelajari bahasa Malayam. Selain itu, segelintir ibu bapa malu dan tidak mahu betul dalam bahasa Malayam kerana mereka hidup dalam komuniti Melayu. Bahasa contoh, mereka tinggal di kawasan majoriti orang Melayu. Anak-anak mereka bersekolah di sekolah Melayu, berkawan rapat dengan anak-anak Melayu serta terlibat dalam aktiviti kebudayaan Melayu. Asimilasi budaya Melayu telah mempengaruhi bahasa pertuturan mereka. Mereka beranggapan bertutur bahasa Melayu memberikan persepsi negatif terhadap diri mereka dan kalangan masyarakat Melayu.
Adat dan tradisi ketika anak akil balik merupakan satu perkara istimewa dalam kehidupan masyarakat Malabar Muslim, iaitu India Muslim. Bila seorang kanak-kanak perempuan akil balik, dia akan dibenarkan keluar dari rumah 10 hingga 15 hari oleh keluarganya. Selain itu, hukum agama seperti perkara-perkara yang diharapkan ketika uzur turut diterangkan secara terperinci. Dari segi makanan pula, kanak-kanak ini akan diberikan minum telur mentah yang dicampur dengan minyak bijan selama 2 minggu. Minyak bijan dipercayai mampu menguatkan tulang belakang dan menguatkan pinggang. Mereka juga diberikan pelbagai jenis sup herba dan masakan disediakan dengan menggunakan minyak sapi yang bermutu tinggi. Biasanya pada hari ke-10, setelah kanak-kanak itu bersih daripada hadas besar atau majlis yang hanya dihadiri sanak saudara terdekat, diadakan untuk meraihkan kanak-kanak perempuan tersebut. Kepala kanak-kanak disapu minyak bijan dan seluruh badannya disapu kunyit. Ibu atau nenek akan mengajar kanak-kanak tersebut cara mandi wajib. Sabun tradisional yang diperbuat daripada kacang hijau digiling bersama kulit pokok pulai digunakan untuk mandi. Sebut siakah digunakan sebagai shampoo rambut. Kanak-kanak itu akan dimandikan di sungai. Seterusnya, kanak-kanak itu dipakai pakaian baru dan barang kemas. Majlis doa selamat akan diadakan pada waktu malam. Adat pada masa kini. Menurut Puan Alimah Abu Bakar, budaya ini telah mengalami asimilasi. Hal ini demikian kerana kebanyakan kanak-kanak ini bersekolah dan ibu bapa pula bekerja. Anak-anak terlibat dengan aktiviti kurikulum dan kelas tambahan. Buatan mengurung anak selama 10 hingga 15 hari tanpa interaksi dengan masyarakat luar akan menimbulkan tekanan perasaan dalam jiwa kanak-kanak. Selain itu, persepsi masyarakat terutama jiran tetangga perlu dipertimbangkan. Kanak-kanak perempuan yang akil balik akan berehat selama 2 atau 3 hari dan ibu akan menemani anak-anak di rumah. Seterusnya, anak-anak akan meneruskan rutin kehidupan seperti biasa. Beberapa budaya Melayu seperti memberi hadiah kepada kanak-kanak yang akil balik masih diamalkan dalam masyarakat Malabar Muslim. Ada adat ketika akil balik tidak akan diamalkan sekarang. Adat ini telah mengalami asimilasi. Ini akil balik telah menjadi perkara besar dalam masyarakat Malabari. Tahap pendidikan berseketara seperti perubahan corak hidup mendorong masyarakat Malabari melihat akil balik secara perubahan dalam diri yang dialami oleh semua kanak-kanak perempuan. Seterusnya, makanan. Antara makanan tradisional Malabari adalah patri, putu dan pelbagai jenis apam. Kebanyakan makanan tradisional ini diperbuat daripada tepung beras. Patri diperbuat daripada tepung beras, garam dan air. Semua bahan ini diadun dan ditebalkan tanpa minyak dan dipanaskan. Juadah ringkas ini sangat mudah disediakan. Hidangan ini lazimnya disajikan dengan kari daging atau ayam. Kedua ialah putu. Putu ramuan yang diperlukan untuk menyediakan putu adalah tepung beras, kelapa parut, air gula dan buluh. Bahan-bahan ini dicampur dan kemudiannya diuli dengan kelapa yang dicampur dengan gula dan akhirnya dimasukkan ke dalam bekas buluh yang dibalut dengan secebis kain. Buluh itu kemudian diletakkan di dalam air yang mendidih. Putu itu lazimnya dihidang dengan pisang dan gula. Makanan pada masa kini. Menurut Ustaz Syed Ali, makanan tradisional Malabari semakin dipinggirkan dalam kalangan masyarakat Malabar. Hal ini demikian kerana generasi muda tidak pandai memasak makanan tradisi masyarakat Malabar. Selain itu, beliau juga turut menyalahkan generasi terdahulu yang tidak mengajar anak-anak cara menyediakan makanan tradisional. Menurut beliau lagi, anak-anak muda Malabari tidak mengenali makanan tradisional bangsa. Assalamualaikum, nama saya Luqman Haikal bin Zaino. Saya merupakan pembentang terakhir bagi kumpulan ini. Dipercayai pertama sekali tiba di Samudra pada awal abad ke-10.
kemudiannya menetap di semenanjung Malaysia. Mengikut sejarah, Pulau Pinang menjadi antara destinasi pilihan penghijrahan masyarakat India ke Tanah Melayu. Kebanyakan masyarakat India Muslim di Malaysia berketurunan Tamil. Etnik Tamil merupakan majoriti paling besar di kalangan masyarakat India. Pada satu ketika, Georgetown menjadi penempatan kira-kira 1,000 peniaga India pada awal abad ke-18. Kedudukan strategik Pulau Pinang sebagai negeri pelabuhan terkenal selain Singapura menjadi tarikan etnik India Muslim dari pelbagai negeri di India seperti Tamil Nadu, Kerala, Bombay dan sebagainya. Dari segi politik, masyarakat India Muslim di Malaysia telah bertitik tolak daripada kekecewaan bahawa masyarakat tersebut tiada parti untuk membela nasib mereka dengan sebenar-benarnya. Justeru bagi memperjuangkan kepentingan masyarakat India Muslim di Malaysia, telah tertubuhnya beberapa pertubuhan seperti Parti India Muslim Bersatu Malaysia (PIBM) dan seterusnya Persatuan India Muslim Malaysia (IMAM) dan Kongres India Muslim Malaysia (KIMMA). Dari sudut ekonomi, antara kejayaan besar pelopor dalam dunia perniagaan bagi masyarakat India Muslim seperti Habib Jewel, Maidin dan restoran-restoran nasi kandar yang lebih dikenali sebagai restoran nasi kandar Mamak. Mamak dalam istilah masyarakat di Malaysia merujuk kepada kaum India Muslim. Lazimnya, ia dibuka sebagai gerai mamak di tepi jalan, namun sebilangan pengendali gerai mamak zaman moden telah mengembangkan perniagaan mereka sehingga menjadi penubuhan seakan-akan restoran atau kafe kedai mamak yang mempunyai beberapa cawangan di seluruh Malaysia. Karnival yang julung-julung kali diadakan itu menjadi platform terbaik dalam usaha komuniti itu untuk menjadi ejen penyatuan kaum di Malaysia. Setakat ini masyarakat India Muslim bukanlah satu masyarakat yang fanatik perkauman. Mereka adalah satu-satunya masyarakat yang boleh dijadikan contoh sebagai masyarakat sederhana, mengamalkan ajaran yang lebih sederhana, mengikut hadis dan juga Al-Quran. Dan mereka jugalah satu masyarakat peniaga yang begitu berdaya, mempunyai daya saing yang tinggi. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan Sokrates. Terima kasih.